Kisah benar cerita satu. Ada satu hari pada waktu maghrib, ada satu bilik yang dihuni oleh 4 orang daripada kumpulan Alpha. Mereka bergelak, ketawa, bergurau senda, macam happy sangat tau. Lepas tu ada yang terpekik, menjerit. Memang bising sangat waktu maghrib tu. Bayangkan diorang punya riuhnya tu ada dalam 50 langkah jauhnya jarak tu daripada bilik Nina. Dan malam tu masa waktu makan lewat malam, iaitu pada pukul 10, Nina tengah menikmati biskut kering cicak air Milo sambil mata dia memandang pelatih-pelatih yang keluar daripada bilik masing-masing menuju ke kantin dan beratur untuk mengambil makanan. Tiba-tiba mata Nina fokus pada seorang perempuan yang berjalan menuju ke meja di hadapan dia. Nina berasa pelik tau sebab perempuan ni berjalan kaku seolah-olah macam tak ada perasaan dan mata dia merah seperti orang baru lepas menangis. Tapi Nina cuba membuang perasaan kepeliknya tu sebab dia rasa normal lah kalau ada pelatih yang menangis sebab rindu family ke ataupun dia homesick ke kan. Tapi kelakuan perempuan ni terus mencuri perhatian Nina sebab perempuan ni muka dia tak ada ekspresi dan dia tak berborak dan bertegur sapa dengan kawan-kawan dekat sekeliling dia tu. Budak perempuan tu duduk menegak dan juga kaku. Dia langsung tak pergi beratur untuk ambil makanan dan juga minuman dia. Mujurlah perempuan tu tak pandang Nina yang sedang asyik pandang ke arah perempuan tu sampai biskut yang dicelup dalam air Milo tu pun cair. Selepas beberapa minit Nina perhatikan, Nina dapat merasakan perubahan kawan-kawan di sekeliling perempuan tu apabila diorang menegur perempuan tu tapi perempuan tu hanya mendiamkan diri dan tersenyum. Senyuman dia nampak menakutkan. Dia tersenyum nampak gigi dan seolah-olah menyeringai. Macam perempuan tu menjadi tumpuan sebahagian daripada budak-budak yang berada di situ memerhatikan kelakuan anehnya. Tiba-tiba dia menjerit nyaring lalu dia melompat ke atas meja. Semua budak kelang kabut melarikan diri dan menjauhkan diri daripada perempuan ni dan mereka ni berkumpul mendekati antara satu dengan yang lain kerana diorang ketakutan. Jurulatih yang berada dekat situ segera menghampiri perempuan tu sebab dia pelik apa yang kecoh-kecoh sangat ni kan. Mula-mula dia datang untuk tengok je tapi bila dia tengok perempuan ni sekejap-kejap ketawa, kejap-kejap mengilai, kejap-kejap menangis, kejap-kejap sedih. Jadi dia pun dapat rasakan yang perempuan ni kemungkinan dirasuk. Dia cepat-cepat berlari panggil ustaz untuk tengok keadaan perempuan ni. Nina hanya memerhati daripada jauh sebab dia takut untuk mendekati orang yang kena rasuk apatah lagi memandang mata. Sebab ada orang kata kalau mata orang yang kena rasuk tu bertemu 4 mata dengan si pemandang, rasukan tu boleh beralih kepada si pemandang pula. Tu yang kadang-kadang muncul ni histeria daripada orang ni sampai ke orang ni sampai ke orang tu. Bila ustaz tu datang, dia menghampiri perempuan tu dan bertanya, "Kenapa kau masuk dalam badan dia?" Sebab dia cuba untuk memahami keadaan apa yang telah berlaku sekarang ni. Suara perempuan tu bertukar menjadi garau. Perempuan tu cakap, "Dia kacau tempat aku. Dia buat bising dekat sini." Kalau korang nak tahu, perempuan ni adalah salah satu penghuni di bilik yang buat bising pada waktu maghrib tadi. Lepas tu, ustaz tu pun berkata, lebih baik kau keluar daripada badan perempuan ni. Tapi benda tu tak nak, dia degil. Lepas tu dia mendengus. Ustaz tu terus start membaca ayat kursi. Perempuan tu terus melompat ke bawah meja. Lepas tu dia menutup telinga dia dan dia menjerit pada ustaz tu, "Pergi kau dari sini, pergi kau." Ustaz tu cakap, "Kau nak keluar ataupun tak?" Perempuan tu memandang sekeliling sebelum dia cuba untuk melarikan diri. Ustaz segera cakap dengan 2 orang jurulatih dekat situ untuk pegang perempuan tu. Tapi disebabkan tenaga perempuan tu yang terlalu kuat menyebabkan dia menolak kedua-dua jurulatih tersebut sampai jatuh. Ustaz cuba membantu sambil mulutnya terkumat kamit baca ayat Al-Quran. Ustaz menyuruh 2 orang jurulatih tu untuk memegang tangan dan juga kaki perempuan tu supaya perempuan tu tak boleh bergerak. Dan setelah perempuan tu dibaringkan di atas lantai, ustaz memegang ibu jari kaki dia sambil membaca ayat Al-Quran. Perempuan tu masih lagi berkelakuan yang sama. Dia menjerit-jerit supaya ustaz tu berhenti membaca ayat-ayat Al-Quran tu. Sambil tu perempuan tu meronta-ronta minta dilepaskan.
Selepas beberapa minit kemudian, tiba-tiba perempuan tu terdiam. Ustaz mengambil segelas air lalu dia membaca beberapa potong ayat Al-Quran dan dia bagi pada budak perempuan tu untuk minum. Perempuan tu berjaya dipulihkan dan selepas tu mereka membangunkan perempuan tu dalam keadaan duduk dengan perlahan-lahan. Keadaan perempuan tu sangat lemah dan juga muka dia sangat pucat. 2 orang jurulatih perempuan tolong memapah perempuan tu, bawa perempuan tu ke surau. Nina dan juga pelatih-pelatih yang lain diarahkan untuk masuk ke dalam bilik dan tidur. Malam tu bukan mereka masuk ke bilik masing-masing, tapi mereka masuk ke dalam satu bilik yang memuatkan 10 orang. Mereka diarahkan untuk tidur beramai-ramai supaya untuk mengelakkan perkara yang tak diingini berlaku lagi. Takut juga ada yang lemah semangat sampai boleh terkena histeria dan terkena rasuk. Bila tidur ramai-ramai, kurang sikit rasa takut tu kan. Keesokan harinya, jurulatih mengingatkan pelatih-pelatih dekat situ supaya tak membuat bising ataupun terjerit-jerit lagi supaya perkara macam semalam tak berlaku dan berulang lagi. Kejadian ni betul-betul memberi pengajaran pada pelatih-pelatih dekat situ, termasuklah Nina. Kisah benar cerita 2. Siapa yang pernah pergi PIKL mesti tahu tentang tugas jaga malam, di mana setiap malam ada satu kumpulan atau dipanggil company ditugaskan untuk jaga malam mengikut shift ataupun dipanggil night patrol. Dengan pakai baju celoreng dan juga boot, ditugaskan untuk berjaga malam. Pelatih lelaki dipanggil Wira dan pelatih perempuan dipanggil Wirawati, ditugaskan dan diberikan jadual yang start pada pukul 12 malam. Sesiapa yang bertugas malam akan diberikan lampu suluh untuk meronda dan berkawal di sekitar bilik-bilik yang tersusun mengikut tempat yang paling depan sekali iaitu Company Alpha, diikuti dengan Bravo, seterusnya Charlie dan juga Delta. Kumpulan Delta ni berada di bilik yang paling belakang dan hujung sekali. Sebelum aku teruskan, biar aku kenalkan kawan sebilik Nina. Ada 2 orang, satu nama dia Mira dan satu lagi nama dia Pika. Satu malam tu, kawan sebilik Nina iaitu Mira kena bertugas shift pada pukul 2 pagi. Setelah dikejutkan oleh kawan shift yang sebelumnya, Mira pun bangun bersiap-siap untuk memulakan tugas. Mira bersama dengan kawan-kawan yang sama shift memulakan rondaan seperti biasa. Selepas tu, salah seorang kawan Mira terasa nak buang air kecil, jadi berjalanlah mereka bertiga menuju ke tandas. Tandas tu sunyi sepi dan memang kosong. Dan pintu tandas terbuka menunjukkan tiada siapa pun yang menggunakan tandas pada waktu tu. Selepas kawan Mira selesai membuang air, mereka bertiga pun berjalan keluar. Masa diorang nak berjalan keluar tu, tiba-tiba salah satu pintu tandas tu terhempas dengan kuat daripada dalam. Bayangkanlah, pintu tu terhempas daripada dalam seolah-olah ada orang yang menghempas pintu tu. Sedangkan sebelum ni, diorang tak ada nampak ada siapa-siapa pun yang masuk dalam tandas tu. Lagi satu, pintu untuk masuk ke tandas tu hanya ada satu je. Itulah jalan pintu masuk dan itu jugalah jalan pintu untuk keluar. Mustahil mereka yang berada dalam toilet pada waktu yang sunyi tu tak perasan ada orang masuk. Apalagi mereka bertiga pun kelang kabut keluar daripada tandas tu. Cerita tu tak habis kat situ. Bila Mira dah habis shift, dia pun balik ke bilik dia macam biasa untuk menukar pakaian dan juga sambung tidur. Masa Mira masuk ke dalam bilik dan membuka lampu, kebetulannya Nina terjaga sebab dia terdengar pintu bilik ditolak. Jadi dia memandang Mira masuk ke dalam bilik tanpa dia sedar rupa-rupanya ada benda yang ikut dia daripada belakang masuk ke dalam bilik bersama-sama. Benda tu mengekori Mira ke mana saja Mira pergi. Jadi Nina ni dalam keadaan yang masih mamai mengantuk macam tu kan, tiba-tiba terus cerah biji mata dia memandang ke arah Mira. Dia melihat daripada tepi, makhluk tu berambut panjang sampai ke bawah. Nina nak menjerit tapi suara dia tak keluar. Lalu dia pun menyelimutkan seluruh tubuh dia tu
dan dia pun membaca ayat kursi. Tapi dalam keadaan yang ketakutan dan menggigil-gigil tu membuatkan ayat yang dibaca tu tunggang langgang. Mira yang baru selesai menukar pakaian dia tu menutup pintu almari dan berpusing menuju ke arah suis lampu untuk dia tutup lampu dan pergi ke katil dia untuk baring dan sambung tidur. Masa dia nak melintasi katil Nina, dia ternampak Nina ni seolah-olah menggigil-gigil. Jadi dia pun berasa pelik, kenapa dengan Nina ni? Dia segera menghampiri Nina dan tangan dia perlahan-lahan buka selimut tu untuk melihat keadaan kawan dia. Masa dia mencapai je selimut tu, tiba-tiba lampu bilik terpadam. Dia segera memandang ke arah suis lampu dengan terkejut. Bulu roma Mira terus meremang. Dia melihat dekat suis lampu tu tak ada siapa pun yang berdiri dekat situ untuk tutup lampu. Dia dapat melihat segenap bilik dalam keadaan yang sama-sama sebab ada satu tiang lampu yang besar di luar bilik. Sambil dia berdiri di sebelah katil Nina, dia terfikir kejap. Lampu tu tertutup sendiri ke ataupun blackout? Bila dia tengok kipas shilling dekat atas dia, kipas shilling tu masih berputar macam biasa. Jadi tak mungkinlah berlaku blackout tu. Nina buka selimut dia perlahan-lahan dan melihat bilik dia dah pun gelap. Tapi dia melihat Mira berdiri di sebelah katilnya sambil kepalanya bergerak-gerak memandang di segenap ruang bilik. Ini membuatkan Nina terasa pelik. Dia ingatkan Mira dah baring ke atas katil. Mata Mira melilau-lilau memandang ke seluruh bilik sampailah ada satu penjuru tu dia ternampak ada satu susuk berwarna hitam sedang berdiri di satu penjuru hujung bilik dia. Mira terus terkejut lalu dia menjerit ketakutan. Nina mencapai tangan Mira dan menarik Mira masuk ke dalam bawah selimut dia sekali. Nasib baiklah badan masing-masing kecil je, jadi muatlah kedua-duanya berada di bawah satu selimut tu. Kedua-duanya menggigil dan juga mendiamkan diri sambil mula membaca ayat kursi. Tiba-tiba kedengaran pintu bilik dibuka dan lampu suis dipetik. Jadi teranglah seluruh bilik dengan lampu yang menyala tu. Nina dan Mira saling berpandangan antara satu dengan yang lain. Terdengar suara Pika membebel-bebel menyebut nama Nina sambil derap kaki dia berjalan mendekati katil mereka. Dengan marah, Pika membuka selimut Nina dan terkejut melihat Nina dan Mira berada di bawah satu selimut yang sama. Muka Pika nampak pelik. Nina dan juga Mira pun berasa pelik sejak bila pula Pika keluar daripada bilik. Jadi mereka bertiga pun bangun dan menceritakan cerita masing-masing. Pika tiba-tiba terjaga daripada tidur sebab perut dia sakit dan memulas-mulas. Jadi dia pun pergi ke katil Nina untuk kejutkan Nina bangun, temankan dia untuk pergi ke tandas. Oleh sebab dah tak tahan sangat sakit perut, jadi Pika pun berlari keluar daripada bilik dia. Tapi dia sempat toleh ke belakang dan nampak Nina berlari mengejar mengikut dia daripada belakang. Jadi dia memang confirm lah yang Nina memang ada teman dia sepanjang dia berada dalam tandas tu. Lepas dia keluar daripada tandas tu, dia tak nampak pun Nina. Dia ingatkan Nina masuk ke dalam salah satu cubicle dalam tandas tu untuk melepaskan hajat juga. Jadi dia pun memanggil-manggil nama Nina. Nina, kau kat mana? Tapi bila dia perhatikan betul-betul, semua pintu tandas tu terbuka. Jadi mustahil untuk kata Nina ada dalam tandas. Dia beranggapan Nina dah tinggalkan dia dan balik ke dalam bilik. Sebab tu masa dia masuk ke dalam bilik, dia membebel-bebel menyebut nama Nina. Rupa-rupanya baru Pika tahu yang lari kat belakang dia tu bukan Nina. Dan menurut Nina, dia tak sedar pun bila Pika ada kejut dia. Nina dan Mira pun menceritakan apa yang terjadi pada mereka berdua pada Pika. Mereka bertiga tak boleh tidur memikirkan peristiwa tu sampai keesokan harinya. Mira rasa benda tu ikut dia sebab dia tengah period. Jadi itu saja cerita aku setakat ni. Aku akan sambung lagi 2 cerita selepas ni. Kita jumpa lagi nanti. Bye.